Bismillahirrahmanirrahim. Berlaku dan bersifat benar. Di antara perkara yang disebut dalam ucapan Sayyidina Abu Bakar setelah al-bai'ah, dia beri ikrar setia menjadi khalifah. Dalam ucapan dia ialah as-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah. Benar adalah amanah, bohong adalah khianat. Mesti bercakap benar. Ketua negara termasuklah rakyat kena bercakap benar, jangan mengapu. Mengapu ni haram, tak boleh. Nak mengapu, benda salah kata betul, benda betul kata salah, tidak boleh. Berlaku dan bersifat benar. Abu Bakar radhiyallahu an turut menegaskan dalam ucapannya bahawa sifat benar adalah amanah dan bohong pula adalah khianat. Pemimpin wajib berlaku benar, tidak boleh menipu rakyat. Rakyat pula hendaklah bersifat benar, berterus terang dengan ikhlas, bukan menjadi pengampu sehingga sanggup berbohong dan menipu sepanjang masa. Walhal pemimpin mereka melakukan kesalahan dan berlaku zalim. Kalau zalim, kata zalim, ini tak betul. Jangan mengapu. Jangan puji semata-mata kerana nak benda. Ini benda yang haram dalam Islam. Islam mewajibkan pemimpin benar, mewajibkan rakyat benar. Jangan menipu rakyat. Rakyat jangan menipu pemimpin. Kena beritahu benda ni ada silap, kena baiki, kena buat begini-begini. Itu tanggungjawab dalam Islam antara pemimpin dan rakyat. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Surah At-Taubah ayat 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah kamu sekalian berada bersama-sama orang-orang yang benar. Walaupun ayat ini diturunkan bersempena dengan peristiwa Tabuk, orang munafik berbohong pada Nabi. Dia ada uzur, kata uzur. Dia ada duit, kata tak ada duit. Tak mau menyumbang, tak mau berjihad pergi ke Tabuk. Menipu. Tetapi ada sahabat-sahabat yang bercakap benar, mengaku salah. Dia tak pergi kerana malas. Allah Ta'ala hukum bertaubat, Allah terima taubat. Ada beberapa munafik ini terus dalam keadaan munafik. Ini sifat orang munafik, sifat bohong. Walaupun ayat ini berkait orang munafik, ulama mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Iktibar pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Artinya tak boleh berbohong dalam Islam. Ada hadis dan ucapan para sahabat yang menegaskan bahawa pemimpin yang menipu rakyatnya ialah pengkhianat terhadap Allah dan Rasulnya. Begitulah juga rakyat yang memilih pemimpin yang menipu, yakni bukan kerana kelayakannya, tetapi disebabkan kaum kerabat dan harta. Memilih pemimpin kerana kaum kerabat, bukan kerana kebolehan dia, kerana sifat dia sebagai seorang pemimpin. Memilih pemimpin kerana beri duit pada kita, bukan kerana benar. Itu rasuah, berdosa besar dalam Islam. Jaga hari kiamat. Kita kena sedar bahawa Tuhan tanya pada hari kiamat bukan saja sembahyang puasa, termasuk siapa pemimpin yang kita ikut, siapa pemimpin yang kita pilih pada hari kiamat. Akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Yauma nud'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari kami panggil manusia dengan pemimpin mereka. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang hidup atas dunia ni buta mata hati dia, maka hari kiamat buta juga dia. Kerana memilih pemimpin secara buta, bukan secara mengikut jalan yang benar. Jaga, akan dihukum. Menunjukkan benar satu perkara yang penting. Memilih pemimpin yang benar dan pilih dia benar-benar, bukan kerana duit, kerana politik wang, kerana rasuah, kerana dia anak beranak kita. Bukan, itu tidak boleh. Menunaikan kewajipan jihad, ini kewajipan kerajaan. Jihad mempunyai dua maksud asas, iaitu
kesediaan untuk mengorbankan harta dan jiwa raga, kesanggupan untuk menghadapi segala kepayahan dan kesulitan bagi menegakkan agama Islam, khususnya mempertahankan negara yang menegakkan Islam dan menyebarkan risalah Islam ke seluruh dunia. Perkataan jihad dalam bahasa Arab, perkataan al-jahdu dan al-juhdu. Al-jahdu dengan makna al-masyaqqah, kesulitan, kepayahan. Al-juhdu dengan makna sanggup mengorbankan, at-taqah, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan nikmat yang Tuhan beri pada kita, mengorbankan harta, mengorbankan kesihatan kita, umur kita, apa sahaja harta dan sebagainya, Tuhan beri nikmat, korbankan untuk menegakkan Islam, menghadapi kepayahan, kesulitan, kerana nak memenangkan Islam, meninggikan Islam, mempertahankan Islam. Bermula dengan ucapan, dengan tindakan, dengan amalan kita memenangkan Islam, sehinggalah musuh-musuh Islam mengangkat senjata, kita lawan dengan senjata. Siapa begitu dan sanggup mati. Kerana menegakkan Islam, melindungi negara yang melaksanakan Islam. Orang ceroboh negeri Islam, wajib kena lawan, tak boleh. Termasuklah juga melindungi dakwah. Orang Islam nak berdakwah, dia sekak dakwah itu, dihalang, diseksa orang berdakwah, maka dia ambil tindakan. Ataupun orang Islam dihina orang Islam di mana-mana negeri, wajib orang Islam kena berjihad, membela saudara-saudara dia yang dihina, yang ditindas. Ini kewajipan. Ulama membahagikan jihad ni dua, fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah bila sudah ada kerajaan Islam, kerajaan Islam yang kuat, yang gagah macam zaman dulu, berakhir kerana Uthmaniyah. Bila berlaku orang Islam dicabar, agama Islam dicabar, maka kerajaan Islam menghantar tentera. Orang yang ditugaskan jadi tentera kena pergi, fardu kifayah. Bila ada orang pergi, yang lain tak berdosa lah. Berdoa dapat pahala, beri sumbangan dapat pahala. Ini termasuk fardu kifayah. Kita orang Melayu fardu kifayah ada lebih daripada sembahyang mayat. Hak tu je. Banyak-banyaknya orang mati, hak tu je. Menegakkan Islam tak ada dalam fardu kifayah. Ini termasuk fardu kifayah. Mesti orang Islam pandai buat kapal terbang. Orang Islam tahu ilmu perubatan. Itu fardu kifayah. Yang berhak pada orang kafir tidak boleh. Orang Islam tahu ilmu kejuruteraan, ilmu pertanian, membekam makanan pada orang Islam. Itu fardu kifayah. Kena ada bidang-bidang ilmu ni fardu kifayah. Imam Ghazali sebut dalam Ihya, fardu ain, fardu kifayah dalam bab ilmu. Fardu kifayah kena ada. Yang kedua, fardu ain, jihad fardu ain. Fardu ain ni bila musuh sudah masuk negeri Islam, sudah menakluk negeri Islam, sudah dekat dalam keadaan yang bahaya. Di masa itu fardu ain atas tiap-tiap orang lelaki, tiap-tiap orang perempuan, termasuk kanak-kanak yang mampu, kena bangkit mengangkat senjata lawan musuh-musuh yang menakluk negeri Islam. Sebelum aku di Palestin hari ini, di Afghanistan, bila orang ceroboh, rakyat Afghanistan bangkit lawan penjajah. Kita dok tunjuk penjajah baik, penjajah bagus, WPT bagi coklat, bagi barang kita bagus sungguh orang putih, bagus sungguh. Tu dak erti dak lalu. Kerana ingat Islam ni sebenarnya puasa dia tunduk pada orang kafir berapa ratus tahun dalam keadaan dosa, dalam keadaan bergelomang menjadi bangsa yang hina, bangsa yang lemah. Dan sebab itu Abu Bakar sebut, ma taraka qaumun al-jihad illa ammahu Allah bil-dhul wal fasad. Tidak ada suatu kaum yang meninggalkan kewajipan jihad, Allah nak jadikan kaum itu hina. Kaum itu jadi bangsa yang hina, diperhambakan oleh orang dan berlaku fasad, berlaku maksiat, merebak dalam masyarakat dia. Kewajipan jihad ialah syiar kehebatan agama dan umat Islam untuk memimpin dan menyelamatkan manusia dengan Islam, sama ada dengan menganut Islam ataupun bersedia untuk bernaung di pemerintah Islam yang adil untuk semua.
Abu Bakar radhiyallahu an menyatakan perintah wajib berjihad dan memberikan amaran jika terdapat mereka yang meninggalkannya. Balasannya ialah menempah bala bencana yang menyeluruh ke atas umat, sama ada umat Islam maupun umat manusia. Jadi bencana bila tinggalkan jihad. Di zaman adanya kerajaan Islam, satu contoh zaman Abbasiyah, zaman Khalifah Mu'tasim yang berkuasa di Baghdad. Masa itu bukan kerajaan Islam ada. Orang Islam pergi berniaga di negeri kafir, termasuk seorang perempuan Islam pergi berniaga di negeri kafir, negeri bukan Islam, belah-belah Asia Tengah tu, pergi berniaga. Tiba-tiba dia rebah selok pakaian dia, menyebabkan orang-orang kafir sorok, memalukan seorang perempuan Islam. Lalu perempuan tu kata, wa mu'tasimah, wa khalifah mu'tasim. Perempuan tu, wa khalifah mu'tasim, sebut. Maka orang kafir sorok lagi. Dia dengar ada seorang Islam yang dengar, tak tahan, pergi ke Baghdad, musafir ke Baghdad, beritahu kepada Khalifah Mu'tasim apa yang berlaku. Seorang perempuan Islam telah dihina di pasar. Perempuan tersebut, wa Mu'tasimah, wahai Khalifah Mu'tasim. Bila dengar Khalifah Mu'tasim tu bangun daripada kursi dia dan berkata, labbaiki ya ummah, ya wahai ibu, ini Mu'tasim. Lalu dia kerah bala tentera serang negeri itu kerana seorang perempuan dia ajar negeri itu. Kita hari ini berapa ribu orang Islam kena hukum, kena seksa, kena di Myanmar, di Palestin, di mana-mana. Ada orang Islam sedar, ada orang Islam tak berdiri, dia buat umrah je, buat umrah. Orang Islam kena tindah ada apa? Umrah sunat. Umrah cak kali ini sunat. Sedangkan membela orang Islam yang kena tindah tu wajib. Sunat tu pergi Palestin, melancung di Palestin, dah melancung. Sunat ziarah Masjid Aqsa. Sunat pergi ziarah. Sedangkan berjihad bebaskan Masjid Aqsa tu wajib pergi buat hak sunat, tak tahu kala sungguh. Ini kelemahan orang Islam, termasuklah kejahilan dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, walau la dafa'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami wa bi'un wa salawatun wa masajid yudhkar fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz alladhina in makkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Suratul Hajj ayat 40 hingga 41. Maksudnya, kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat ibadat serta gereja-gereja dan tempat-tempat sembahyang, dan juga masjid-masjid orang Islam yang sentiasa disebut nama Allah banyak-banyak di dalamnya. Dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamanya, agama Islam. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa, yaitu mereka, yakni umat Islam, yang jika kami beri mereka kekuasaan memerintah di bumi menjadi kerajaan, nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberikan zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang sebab daripada melakukan perkara yang mungkar, yang haram. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Ayat ini menerangkan kewajipan kerajaan Islam mempertahankan Islam, mempertahankan kebebasan manusia termasuk orang yang bukan Islam. Mempertahankan Islam kita faham, mempertahankan kebebasan manusia. Kerana dalam Islam, kebebasan beragama. Tak boleh paksa orang masuk Islam. Masuk Islam mesti dengan redha, rela hati. Kalau masuk Islam dengan paksa, masuk Islam munafik.
Iman dia tak betul. Mesti dia masuk Islam dengan rela, dengan redha dia. Bila Islam berkuasa, nak masuk Islam, sila masuk Islam. Tak mau masuk Islam, duduk buah kerajaan Islam. Jangan ganggu, jangan kacau. Nak buat ibadat caramu, itu hamu lah. Kita tak boleh larang. Orang Islam tak boleh ikut dia. Dia tak boleh ikut orang Islam. Kalau kecuali dia masuk Islam. Itu caranya. Di mana kebebasan ini tidak ada kepada kerajaan yang bukan Islam. Kalau Kristian berkuasa, sama-sama Kristian. Kristian Ortodok berkuasa menindas Kristian tidak Ortodok. Protestan ataupun Katolik. Katolik dengan Protestan berkuasa menindas Ortodok. Sama-sama dia bunuh. Yahudi berkuasa, Yahudi bunuh orang Kristian. Bunuh orang agama lain, termasuk orang Islam. Kalau Hindu berkuasa, bunuh orang tak Hindu. Tak Hindu. Begitu caranya. Bila Islam berkuasa, Islam tak paksa orang masuk Islam. Benarkan kebebasan beragama. Tengok hasilnya ialah orang tengok Islam ni baik, Islam ni adil. Di mana orang memerintah itu mendirikan sembahyang. Ada hubungan dengan Tuhan, tahu dosa pahala. Orang memerintah itu menunaikan zakat. Tolong orang susah. Negara yang menolong mereka yang susah, ekonomi yang adil. Orang yang memerintah itu berkebajikan, buat kebajikan kepada manusia, kepada orang, mencegah kemungkaran, dan sedar pemerintahan ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Menyebabkan Islam yang adil ini menjadi minat orang. Mana-mana negeri Islam masuk, orang masuk Islam ramai-ramai. Itu berlaku. Masuk Islam bukan dengan paksa. Bila Islam menakluk Mesir, tentera Islam pergi kat lain pula. Tinggal beberapa orang saja memerintah Mesir. Memerintah dengan adil, memerintah dengan baik. Tak roboh gereja orang Kristian di Mesir. Akhirnya orang Mesir masuk Islam. Masuk Islam, tinggal sikit je bukan Islam. Bukan saja masuk Islam, cakap Arab pula. Tinggal bahasa dia. Belajar agama, sehingga cakap Arab. Orang Mesir kata dia orang Arab. Pada Mesirnya bukan asal dia Arab. Sudan. Orang Sudan asal dia Afrika. Agama syirik. Islam masuk. Tak paksa dia. Akhirnya masuk Islam. Belajar Islam sehingga tinggal bahasa dia sendiri. Cakap Arab orang Sudan. Orang utara Afrika asalnya kaum Barbar. Barbar ni bukan orang Arab. Cakap Arab. Tinggal bahasa dia sendiri. Jadi bahasa Arab. Kita di sini bila Islam masuk dengan perniagaan, peniaga-peniaga masuk di tempat kita di Nusantara, di alam Melayu ini. Masuk dengan perniagaan, dengan perdagangan. Raja-raja masuk Islam, memerintah dengan Islam, adil. Rakyat masuk Islam, ubah tulisan kepada tulisan huruf Arab, tak dalam cakap Arab lagi. Tetapi perkataan Arab ada dalam bahasa kita, banyak perkataan Arab, faham, syukur, itu bahasa Arab dalam bahasa Melayu kita. Pengaruhnya ada. Bahasa Urdu, orang India, daripada bahasa dia tukar bahasa Urdu. Sebahagian perkataan Urdu itu bahasa Arab. Orang Iran sebahagian besar bahasa Parsi adalah bahasa Arab. Cuma dulu kedia nahwu dia saja. Sebab begitu tulisan dia. Orang Turki begitu juga. Berubah. Kerana melihat Islam itu adil. Sehingga di sebelah Asia Tengah. Asia Tengah ini daripada Istanbul sehingga Xinjiang. Itu kawasan orang Islam. Masuk ke Rusia, sampai ke Moskow, sampai ke Tatarstan. Orang Islam masuk di situ. Rakyat dia banyak orang Islam. Orang Islam masih ada masjid-masjid yang lama, ratus-ratus tahun, yang 1000 tahun pun ada. Dibina masjid. Menandakan Islam masuk dengan mudah. Kerana orang tengok Islam ni tak paksa dan adil. Jihad yang diwajibkan itu merupakan kewajipan untuk menegakkan kebenaran daripada Allah dan menentang apa sahaja halangan yang datang daripada musuh yang zalim. Islam mewajibkan jihad bagi mempertahankan dakwah dalam mengajak manusia kepada Islam. Namun tiada unsur paksaan dalam menganutinya, tak paksa orang masuk Islam. Sebaliknya, ramai dalam kalangan mereka yang zalim memaksa manusia supaya menerima perkara yang batil apabila kewajipan jihad tidak ditunaikan, bermakna mengizinkan kebatilan merebak dalam masyarakat manusia.
Bila jihad ditinggalkan, menyebabkan pemerintah yang zalim berlaku. Jihad ini termasuklah dalam negeri Islam sendiri. Bila pemerintah tak betul, pemerintah zalim, wajib kena nasihat. Afdalul jihad al-qawlul haq li sultanin jair. Jihad yang paling afdal ialah kata benar di hadapan pemerintah yang zalim. Pemerintah tak betul, kita kata ini tak betul, sehingga dibunuh, sampai kena bunuh. Tak apa. Nabi kata Sayyidus Syahada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qama ila amirin jair fa'amarahu wa nahahu faqatalah. Penghulu orang mati syahid ialah Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi. Dan orang yang sanggup bercakap benar di hadapan pemerintah yang zalim, menyuruh dan melarang apa yang dia buat. Yang wajib tak buat disuruhnya. Yang haram dibuat dia larangnya. Dengan sebab itu dia dibunuh. Maka dia penghulu orang mati syahid. Ini kerja Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Innamal ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama itu waris Nabi-Nabi. Disebut dalam hadis. Disebut dalam hadis. Wa fadlul 'ali 'alal 'abid ka fadli al-khamri 'ala sa'irin nujum. Innamal ulama'u warasatul anbiya ma warathu dinaran wala dirhaman wa innama warathu ilman. Faman akhadahu faqad akhadha bihazzin wafir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kelebihan orang yang ada ilmu dengan orang yang buat ibadat sahaja, tok lebar sahaja. Banyak kelebihan bulan di tengah bintang-bintang cakrawala di langit. Kelebihan orang yang ada ilmu dengan orang yang tok lebar sahaja, macam kelebihan bintang di tengah bulan, di tengah bintang-bintang cakrawala. Sesungguhnya ulama itu waris Nabi-Nabi. Nabi-Nabi tidak meninggalkan wang emas dan wang perak, meninggalkan harta benda. Nabi-Nabi meninggalkan ilmu. Barang saya mengambil ilmu Nabi-Nabi dan menjalankan kerja Nabi-Nabi, kerja berjuang, kerja berdakwah macam Nabi-Nabi, dia mendapat bahagian yang sangat besar. Ini dia. Jadi ulama ni waris Nabi-Nabi. Ada kata dah ulama ni kena ikut kerajaan. Kerajaan betul pun kena ikut, kerajaan salah pun kena ikut. Itu tak betul. Itu bukan ulama waris Nabi-Nabi. Itu ulama syaitan bisu. Jadi syaitan bisu. Jadi syaitan bisu. Tengok benda yang mungkar, dia diam, jadi syaitan bisu. Dimerka oleh Allah Ta'ala menyembunyikan ilmu. Tidak boleh. Dengan sebab itulah imam-imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali. Imam-imam ni imam-imam yang waris Nabi-Nabi. Waris Nabi-Nabi. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini waris Nabi-Nabi sungguh. Imam Abu Hanifah mati dalam penjara. Imam Abu Hanifah mati dalam jail. Kerana Abu Ja'far Mansur nak lantik jadi ketua hakim negara. Kerana nak pujuk dia jadi ketua hakim negara. Dan dia tahu Abu Ja'far Mansur ni merata tak betul. Merata salah. Zalim terhadap keluarga-keluarga Nabi. Abu Hanifah bukan Syiah, dia bukan Syiah. Tetapi hina keluarga Nabi. Keluarga Nabi banyak mazhab Syiah masa itu. Tapi ini keluarga Nabi, tidak boleh. Abu Hanifah dipujuk oleh Ja'far Mansur, dipenjara. Dan mati dalam penjara Abu Hanifah. Imam Hanafi mati dalam jail. Imam Malik bin Anas menentang bai'ah dipaksa. Yang jadi khalifah paksa rakyat bai'ah dia jadi ketua negara. Orang tanya Imam Malik, cerah paksa sah tak? Imam Malik kata tak sah, cerah paksa. Pemerintah rasa masa sindir ke dia je. Sindir ke dia. Cerah paksa ni. Imam Malik telah dihukum. Diseret. Imam Syafi'i begitu juga. Dibawa ke hadapan khalifah dengan jari kedua belah tangannya. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam mazhab Hanbali pada masa kerajaan menganut mazhab Mu'tazilah. Ahmad bin Hanbal menganut mazhab Mu'tazilah ni salah. Ahmad bin Hanbal ditangkap, disebat sehingga darah berlumuran pada pakaiannya. Lalu anak-anak murid dia pergi, apa salahnya kalau tok guru tipu sikit, apa salahnya? Kecek, lepaskan diri. Apa kata Imam Ahmad? Idza taksakata al-alim taqiyatan wal jahilu yajhalu famata yatabayyanul haq. Sekiranya orang alim
Orang alim memelihara diri dia kerana selamat akan diri. Orang jahil dalam keadaan jahil. Maka apabila ilmu itu ternyata pada orang ramai, kata Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga berjaya mengalahkan Mu'tazilah. Ini ulama-ulama yang menyelamatkan Islam. Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, ulama-ulama di awal abad ini, dia buang negeri, dia buang ke Perancis, dia buang rata-rata dunia, dia penjara dan dia buang negeri. Tak dia pernah duduk di Mesir, tak pernah duduk di Afghanistan, dia buang negeri, hidup dalam buangan. Jamaluddin Al-Afghani kata apa? Sekiranya aku ditahan dalam penjara, aku riadah beribadat. Sekiranya aku dibuang negeri, aku pergi boleh melancung percuma. Sekiranya aku dibunuh, aku mati syahid. Kerana apa? Aku takut apa, kata dia. Ini dia ulama-ulama warasatul anbiya. Kena faham. Bukan ulama-ulama yang kerja dia mengapu. Mana-mana naik kerajaan dia apu. Naik Jepun, mengapu Jepun. Naik orang putih, mengapu orang putih. Naik apa dia saja, ngapu je kerja dia. Ini merosakkan orang ramai. Jadi ulama mesti berjihad mempertahankan Islam. Abu Bakar kata, sebaliknya ramai kalangan mereka yang zalim memaksa manusia supaya menerima perkara yang batil. Apabila kewajipan jihad tidak ditunaikan, bermakna mengizinkan kebatilan merebak dalam masyarakat manusia. Menyebabkan kebatilan jadi merebak kalangan masyarakat manusia. Diriwayatkan ada seorang Nabi, bukan Rasulullah, Nabi, melihat kemungkaran itu berlaku, lalu dia diam. Menyebabkan kemungkaran merebak. Kerana apa? Dia alim, dia tahu, dia diam. Bila Tok Guru kata diam, bolehlah tu, tak apalah tu orang ramah. Dia menangis. Lalu diwahyukan kepadanya, tak ada guna mu diam, mu kena laknat, mu kena betul semula. Beritahu ke orang ramah, itu tak betul, itu salah. Sebab orang ramah rojok balik, bertaubat, tunaikan kewajipan itu. Ini kewajipan kita kena sedar. Disebut dalam Quran, ulama-ulama yang menyembunyikan ilmu dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh semua yang melaknat. Membenteras fasad kejahatan, mencegah kemungkaran, memelihara akhlak yang luhur merupakan sebahagian daripada tugas kerajaan Islam yang berkait rapat dengan perintah berjihad menegakkan Islam. Hal ini demikian kerana tanpa pelaksanaan Islam yang berkuasa untuk mengawasi akhlak, maka keselamatan dan kebahagiaan rakyat tidak akan terjamin. Bila kemungkaran berlaku, menyebabkan maksiat berlaku, dosa banyak. Bila dosa banyak, turun bala. Macam-macam bala lah. Antara bala harga barang naik, itu bala sebenarnya. Harga barang naik kerana kemungkaran. Antara balanya penyakit, taun dan sebagainya, merebak, itu berlaku. Antara balanya banjir, antara balanya kemarau panjang, antara balanya macam-macam. Balanya kadang-kadang Allah Ta'ala nak uji, nak beri pahala. Tak ada buat apa-apa, tak ada buat salah, mari bala, nak beri pahala, kerana sabar. Kadang-kadang kerana kemungkaran berlaku, nak suruh kita bertaubat, nak suruh insaf, kita kena sedar. Kewajipan ini mencegah kemungkaran, termasuk dalam perkara amar ma'ruf dan nahi mungkar, yang menjadi ciri sebab sebuah pemerintahan Islam. Firman Allah Ta'ala, alladzina makannahum fil ard aqamu as-salah wa atu az-zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Mereka yang jika kami beri mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang, ada hubungan dengan Tuhan, serta memberikan zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang daripada melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatilah bahawa Allah jualah kesudahan bagi segala urusan. Semua perkara akan disoal oleh Allah Ta'ala. Mencegah kemungkaran itu ialah dengan tindakan undang-undang, dengan nasihat. Nasihat tak pakar, tindakan undang-undang, termasuk undang-undang jenayah, hukum hudud, hukum qisas. Ini semua untuk mencegah kemungkaran. Bila tinggal hudud, tinggal qisas,
pembunuhan berlaku, curi banyak, merapok banyak, menipu banyak. Tinggal hukum takzir, maksiat berlaku, orang berani. Jadi tindakan undang-undang kena ada. Islam mempunyai kehebatan undang-undang. Undang-undang Islam ni mendidik supaya ahli-ahli maksiat takut, gerun. Orang buat maksiat tak mau buat dah. Tak buat sampai bila-bila, kena sekali. Ada kesan dia, nakalam minallah, cegahan daripada Allah. Apa yang berlaku pada hari ini, tindakan undang-undang dia ambil, tapi merebak juga. Pasal apa? Itu bukan hukum Allah. Hukum reka manusia. Tidak ada cegahan daripada Allah. Hukum yang tak ada berkat. Kalau nak berkat, ikut hukum Allah Ta'ala. Akan berlakulah keamanan, berlakulah kebaikan. Barulah dapat rahmat Allah dan nikmat di hari akhirat. Kesimpulannya, manusia memerlukan pemimpin yang bersih dan bercirikan Rabbani, iaitu menunaikan salat, sentiasa berhubung dengan Allah, melaksanakan ekonomi yang adil, konsep zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil daripada mereka yang berada, diagih pada mereka yang memerlukan pertolongan. Menegakkan konsep kebajikan, kebajikan dengan Tuhan, dengan manusia, keluarga dan sebagainya. Mempunyai kehebatan undang-undang, orang takut pada undang-undang Islam, orang gun, mempunyai wawasan akhirat, percaya adanya hisab pada hari akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri pemimpin Rabbani. Pemimpin yang bersifat ilmu ketuhanan, kemurnian akhlak, kemuliaan perangai menjadi syarat terpenting bagi kebangkitan sesuatu kaum dan tamadun. Bahkan keruntuhan tamadun juga berpunca daripada keruntuhan akhlak. Allah SWT mendedahkan perkara ini melalui firman-Nya, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Surah Al-Fajr ayat 6 hingga 14. Maksudnya, tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Ad? Mereka ialah penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya, yang belum pernah diciptakan sepertinya. Dan terhadap kaum Samud yang memahat batu-batu besar di lembah kediaman mereka. Dan terhadap Fir'aun yang menguasai bangunan-bangunan kukuh dan bala tentera yang ramai. Mereka semuanya telah bermahrajalela di negeri masing-masing. Dan bencana, lalu mereka melakukan banyak kerosakan, kejahatan dan bencana di negeri itu. Dengan demikian, maka Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka pelbagai paduan azab. Sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawasi dan membalas. Quran mengisahkan umat zaman dahulu yang hebat tamadun kebendaan. Hari ini orang bangga dengan tamadun kebendaan, kemajuan kebendaan, lupa tentang akhlak, tentang iman, tentang akidah. Duk tamadun benda je. Allah Ta'ala tunjuk contoh umat zaman dahulu. Kaum Ad, kaum Nabi Hud, mendirikan bangunan yang tinggi. Cerita bangunan tinggi ini bukan lening zaman dulu ada dah. Kaum Ad membuat bangunan yang tinggi.
tiang-tiang yang dipahat daripada batu bukit yang pejal, tinggi, diangkatnya, dijadikan bangunan. Kaum Samud membina rumah dari bukit batu yang dipahat. Bukan pakai susun batu-batu. Dipahatnya bukit. Dipahatnya batu yang sangat besar. Dibuat bilik-bilik. Dibuat bangunan. Sangat kukuh. Firaun yang mendirikan piramid-piramid. Satu piramid ni ialah kubur untuk seorang Firaun. Disusun batu yang besar lagi. Nak buat satu piramid kerana seekor Firaun. Seorang Firaun. Belum lagi hak lain. Hari ni orang tengok dia akak macam mana. Ada bloza ke ada wing masa tu. Mungkin ada. Teknologi ini bukan baru. Zaman lalu sudah ada. Mereka hebat pembangunannya. Firaun mempunyai juta bala tentera. Tiba-tiba mereka jahat. Mereka tak beriman pada Allah. Menolak ajaran Allah. Buruk akhlaknya. Allah Ta'ala utuskan Rasul. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa alaihimussalam. Tiba-tiba kaum ini membohongi Rasul-Rasul ini. Allah Ta'ala beri tempoh yang lama. Suruh bertaubat, tak peduli. Sedikit saja yang beriman. Bila tiba masanya Allah Ta'ala binasakan. Merudum dengan tiupan angin yang kuat. Kaum Ad dibinasakan oleh Allah. Bangunannya kukuh tak jadi apa, nyakak je bangunan tu. Dengan angin yang kuat. Dengan orang-orang sekali. Kaum Samud, Nabi Saleh. Yang bermah Raja Lela. Lawan Nabi Saleh. Minta mukjizat. Allah Ta'ala mukjizat. Unta keluar daripada batu. Tubik unta, cokor-cokor. Nak mukjizat, tanda yang pelik. Bila tanda yang pelik, tak ikut juga. Yang semelihnya unta tu, buat main-main. Dengan satu tempikan yang kuat. Semua mereka mati jadi bangkai. Tinggal bangunan saja hari ini. Orang boleh pergi melawat. Tapi orang melawat tu suka ke suka-suka. Tak ambil yang tiba. Bila Nabi dengan sahabat dia nak pergi ke Tabuk, lalu kawasan itu, sahabat-sahabat ambil air dalam laga. Kaum Samud buat uli gandum untuk nak makan. Lalu Nabi marah. Nabi kata jangan makan. Dia makan unta. Nabi larang. Ini kaum yang dilaknat oleh Allah. Bila lalu di sini, kena rasa takut kepada mereka Allah Ta'ala. Ni dok bila tengok pak kita ambil wak ubat pula dah. Dia ambil air wak ubat wan nama. Ni jahil tak erti. Tak erti. Negeri yang dibinasakan oleh Allah. Begitu juga di Mesir. Tinggal piramid, tinggal bangunan, orangnya dah tak ada. Semua bala tenteranya dah alat-alat ditenggelamkan dalam laut. Dengan kuasa Allah Ta'ala. Mukjizat diberi Nabi Musa AS. Menunjukkan contoh bahawa kuasa-kuasa besar dunia. Yang ada yang bermah Raja Lela ni kecil saja. Tak tahan lama mana. Bila tinggal ajaran Allah, tamatlah riwayatnya. Bukan saja kerajaan kafir, termasuk kerajaan Islam pun. Nabi Sulaiman memerintah kerajaan yang paling besar dalam sejarah manusia. Bukan saja memerintah manusia, memerintah jin. Memerintah burung-burung yang terbang di udara. Mukjizat Nabi Sulaiman. Kerajaan yang hebat. Ada bahtera berjalan dengan udara. Dibawa oleh angin, kapal terbang dah ada. Zaman Nabi Sulaiman AS. Bapa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel, tak ikut Taurah lagi. Tak ikut perintah Allah Ta'ala. Kerajaan tu hapus. Hilang. Hari ini orang Yahudi nak diri balik kerajaan dia. Tapi tak beramal dengan kitab Taurah. Tak jadi apa. Allah Ta'ala suruh laksanakan kitab Taurah. Perintah Allah Ta'ala bukan buat kerajaan dia.
Ni asal buat kerajaan, bangga Nabi Sulaiman. Tapi tak ikut ajaran Nabi Sulaiman, dibinasakan oleh Allah. Firaun, begitulah kuasa-kuasa besar dunia, Parsi, Rom, termasuk kerajaan Islam. Bila tinggal ajaran Islam, jatuh, tumbang. Bila Saidina Umar pergi ke Baitul Maqdis, menyaksikan penyerahan kota Baitul Maqdis oleh Padri Besar Baitul Maqdis. Kerana Padri Besar minta syarat nak serah diri, Khalifah datang sendiri. Khalifah Umar datang sendiri. Lalu Saidina Umar datang ke Baitul Maqdis, menerima anak kunci kota Baitul Maqdis. Saidina Umar menyampaikan ucapan yang terkenal, nahnu qaumun azzanallahu bil Islam, famahma nabtaghi bighairi ma azzanallah azallana Allah. Kita adalah umat yang diberi kemuliaan oleh Allah, keperkasaan dengan Islam. Selagi kita berpegang dengan Islam, sekiranya kita meninggalkan Islam, kita akan jadi hina dan murka oleh Allah Ta'ala. Kekuatan kita dengan Islam bukan dengan duit banyak saja, dengan kaya saja, dengan pembangunan kebendaan. Dalam dunia, semua teori negara menganggap kemajuan kebendaan saja, lupa dari iman dan akhlak yang mulia. Firman Allah Ta'ala, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Surah Isra ayat 16. Dan apabila sampai tempoh kami hendak membinasakan penduduk sesebuah negeri, kami perintahkan lebih dahulu orang-orang yang melampau dengan kemewahan antara mereka supaya taat kepada Allah. Lalu mereka mendurhaka dan melakukan maksiat di dalamnya, maka berhaklah negeri itu dibinasakan. Lalu kami menghancurkannya sehancur-hancurnya. Ini amaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak membinasakan sesebuah negeri kalau negeri itu beriman, negeri itu baik, bertakwa pada Allah Ta'ala. Tetapi bila tak beriman, buat maksiat, buat dosa, khususnya mereka yang kaya-kaya, mereka yang senang lenang, mereka yang berkuasa, lupa diri, buat maksiat, tinggal perintah Allah Ta'ala, tunggulah masa mereka dimusnahkan. Ini amaran Allah. Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam ucapannya mengaitkan suatu tindakan jahat dan buruk dengan kewajipan berjihad. Hal demikian kerana kemenangan jihad sehingga menegakkan Islam sahaja yang akan menjamin kekuasaan melaksanakan kewajipan menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Perkara itu menjadi janji Allah kepada mereka yang melaksanakannya. Tanggungjawab menegakkan negara yang menegakkan hukum Allah yang adil, yang baik, mesti melalui jihad, melalui perjuangan. Bukan duduk saja dengan perjuangan. Kalau tak ada perjuangan, tak berlaku. Ada orang nak suruh menang Islam, tunggu cokoh duduk rumah, Imam Mahdi mari. Tunggu Imam Mahdi mari. Duduk cokoh, nanti Imam Mahdi lah duduk katik. Ini tak betul. Imam Mahdi. Itu hak dia. Hak kita ni. Kita masa kita. Di mana kita berada, di mana bumi tempat kita berpijak, kita mesti berjihad menegakkan Islam itu. Ini kena faham. Jangan tak menang dah, berjihad ni tak berjaya dah. Itu bukan kerja kita menang, itu kerja Allah Ta'ala. Ini sebab itu malam Isra' dan Mi'raj, Nabi dibawa berjalan, bersiar-siar sampai ke langit. Nabi bertemu dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang ramai pengikutnya. Nabi Musa, ada nabi lain, Nabi Sulaiman, Nabi Daud.
Ada Nabi yang berjalan seorang diri. Tak ada pengikut. Seorang berjalan, tak ada pengikut. Tuhan tunjuk malam Isra' dan Mi'raj. Dalam surah Yasin, seorang Nabi, 3 orang pengikut. Mari orang sokong. Nabi dibunuh. Habis. Itu cerita dunia. Menunjukkan tanggungjawab kita ialah berjuang menegakkan Islam. Soal kalah menang itu pemberian Allah Ta'ala. Selagi kita belum mati, kita mesti bekerja untuk Islam. Jangan tak bekerja. Tunggu cokor, tunggu Imam Mahdi mari. Itu tak betul. Salah. Imam Mahdi ni salah seorang pemimpin di akhir zaman. Disebutlah alih. Dia berjuang juga. Dia berjuang. Elok ke Imam Mahdi lah berjuang, kita duduk saja. Itu tak betul. Itu salah. Allah Ta'ala berjanji kepada orang Islam. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. La yastakhlifannahum fil ard. Kama istakhlafa alladhina min qablihim. La yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Wa man kafara ba'da dhalik faulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh daripada kalangan kamu sekalian wahai Muhammad SAW, bahawa dia akan menjadikan mereka para khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka khalifah yang berkuasa, dan dia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, agama Islam yang telah diradainya untuk mereka, dan dia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan daripada ancaman musuh dan gejala kemungkaran. Mereka terus beribadat kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur engkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang derhaka. Ayat ini Allah Ta'ala berjanji kepada kumpulan orang yang beriman, yang berjihad, yang berjuang untuk memenangkan Islam. Akan tiba masanya satu ketika Islam boleh menang. Setelah mereka yang berjuang itu, ada yang mati, ada yang boleh menyambung perjuangan. Yang mati menang di akhirat. Yang boleh menyambung perjuangan dilihat kemenangan dunia. Bila Islam menang, Allah Ta'ala tukar daripada ketakutan, serangan musuh, kepada keamanan. Musuh tak berani serang, Islam kuat. Daripada ketakutan, banyaknya jenayah, banyak perampok, penyamun, pencuri, bila laksanakan hukum hudud, jadi aman. Allah Ta'ala buktikan akan jadi aman selagi mereka berpegang dengan Islam. Bila mereka meninggalkan Islam, mereka jahat. Ini perintah Allah Ta'ala yang kita kena faham. Ayat ini dalam surah An-Nur, surah yang bermula dengan hukum hudud, hukum yang memberi keamanan kepada umat Islam. Surah An-Nur. Pada masa Nabi berada di Mekah, ketika sahabat-sahabat dia tekan, lalu beberapa orang sahabat antara Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, Bilal dan lain-lain bertemu dengan Nabi di bawah bayangan Kaabah, berteduh waktu tengah hari. Mereka berkata, ala tad'u lana, ala tastansuru lana. Rasulullah, pasal apa tak doa pada Tuhan? Tak minta pertolongan Tuhan? Tidakkah doa seorang Rasul dimakbulkan oleh Allah? Doa Rasulullah biar cepat-cepat menang. Lalu Rasulullah kata, sesungguhnya umat zaman dulu sabar dalam perjuangan mereka. Ada yang dibelah jasad dengan gergaji, terbelah dua, jatuh ke tanah.
yang ditimbus dalam tanah, ada yang dikokok tubuh dengan sikat besi, meluruhkan daging dan urat. Mereka tak berganjak dengan Islam. Walakinnakum tasta'jilun. Kamu adalah orang yang gopoh, Nabi kata. Kamu ni gopoh sangat. Nak suruh menang percuma, mana boleh. Mesti diuji dulu. Demi Allah, Nabi kata, Islam akan menang. Sehingga orang musafir dari Sana'a ke Hadramaut, negeri Yaman, tidak takut lagi pada kelompok penyamun, melainkan pada Allah. Dan serigala yang mengganggu kambing. Itu saja. Bila Islam menang, kelompok penyamun serah diri, takut. Akan berlaku keamanan. Akan tiba masanya Islam itu menang. Ini janji Allah Ta'ala. Dengan syarat orang yang berjuang mesti sabar menghadapi ujian. Abu Bakar radhiyallahu anhu dijanjikan kemenangan yang diperolehi selepas bersama-sama Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Ucapan pertama khalifah itu ialah amanat pengisian kemenangan yang telah ditunaikan oleh Allah SWT kepada generasi awal umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi kata, sebaik-baik manusia ialah orang-orang yang pada masaku, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, kemudian orang-orang yang datang sesudah mereka. Sebaik-baik umat Muhammad ialah kurun yang pertama, 1 hingga 100 hijrah. Kemudian kurun yang kedua, 101 hingga 200 hijrah. Kemudian kurun yang ketiga hingga 300 hijrah. Ini sebaik-baik kurun. Lepas itu akan berlaku kecelaruan. Akan berlaku kecelaruan umat Islam. Ini akan diuji. Dalam hadis yang lain, Nabi sebut lepas kecelaruan ini akan ada menang Islam. Akan menang lagi Islam. Kemudian Nabi diam. Nabi tak kata apa. Makna lepas hari itu celaru, lepas itu kiamat lah. Kiamat ni bukan urusan kita, itu urusan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.